Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati, dikasihi sekalian ahli keluarga, dihormati, dikasihi ibunda yang tercinta, yang dikasihi adik-adik, sanak saudara jauh dan dekat, sahabat handai, khususnya dihormati dan dikasihi sidang pendengar, muslim muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan ilmu yang Allah berikan. Dengan kefakhiran ilmu, mudah-mudahan dengan mau'izah yang disampaikan ini menjadi pengajaran pada diri saya dan juga kepada ahli keluarga dan pada kita sekalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 7 hari bulan 11 2021 2 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Allah masih lagi beri kita penghidupan. Allah masih lagi beri peluang kepada kita kehidupan. Sebelum matahari hilang, akan datangnya malam, maka siang yang masih berbaki, sekarang ini lebih kurang pukul 6, yang masih berbaki ini kita gunakanlah manfaat yang sebaik-baiknya dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan petang, ingat kepada Allah pagi dan petang. Dan setiap masa yang ada. Bukan maknanya bila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala itu akan menjejaskan kerja kita, akan mengganggu kerja kita, tidak. Kerja kita lakukan, tugas kita lakukan. Kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap masa dalam waktu kerja pun boleh kita ingat. Kita zikir kepada Allah. Kita melihat segala apa yang ada di depan mata kita itu adalah merupakan menunjukkan satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lihatkan itu kita kembalikan kepada Allah. Itu juga disebahkan kepada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah bukan sekadar zikir saja. Daripada lisan pun boleh kita ingat kepada Allah dengan zikir, dengan perkataan, bahkan dengan manzurah, dengan kita melihat saja pun kita boleh mengingati Allah. Ada yang bersifat makru'ah. Kita ingat kepada Allah dengan cara kita sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ada boleh kita mengingati Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah dengan cara manzurah, kita melihat. Bila kita melihat sesuatu alam ini, kita melihat langit dan bumi dan tumbuh-tumbuhan dan segalanya, kita kembali kepada
Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu zikir kepada Allah ini bukan hanya zikir di mulut. Zikir di mulut ni memang sudah kita tahu dah. Mengingati Allah ini juga dengan cara manzurah, dengan cara kita melihat. Kita melihat sesuatu perkara, subhanallah, maha suci Allah. Bila kita melihat sesuatu yang indah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecantikan apa yang kita lihat, keindahan apa yang kita lihat, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dinisbahkan sebagai zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati Allah, sebagai manusia, kita tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Sebagai manusia, kita tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Tidak sunyi daripada kita lupa. Tidak sunyi daripada kita melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia ialah apabila mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali ingat, mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik anak Adam yang melakukan kesalahan itu ialah segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, atau kama qala. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan itu ialah mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia akan mengampunkan perbuatan salah. Perbuatan salah daripada manusia, daripada anak Adam, kita ini manusia, anak Adam, anak cucu Adam. Tapi kadang-kadang manusia itu sendiri yang memperbodohkan diri mereka. Memperbodohkan diri mereka dengan tidak mahu minta ampun kepada Allah. Dan tidak mahu memaafkan diri mereka sendiri. Mereka sombong dengan diri mereka. Sudahlah mereka melakukan kesalahan, mereka tidak mahu minta ampun kepada Allah. Dan kadang-kadang mereka tidak mahu memaafkan diri mereka. Mereka mengata mereka sudah terlanjur. Alang-alang terlanjur. Biarlah aku terus terlanjur. Alang-alang sudah menyelup pekasam. Biarlah sampai ke pangkal lengan. Contohnya. Alang-alang melakukan dosa. Biarlah aku berterusan dalam dosa. Itu mereka menzalimi mereka sendiri. Karena pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa ada. Selagi mana nyawa mereka tidak sampai ke pintu halqum, Allah masih mengampuni dosa mereka. Tetapi mereka tidak mahu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memperbodohkan diri mereka sendiri. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membiarkan diri mereka berlorotan berada dalam dosa. Mereka hanyut dalam keadaan dosa dan maksiat. Tidak berkeinginan untuk bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah manusia yang rugi. Peluang yang Allah beri kepadanya, dia persia-siakan mungkin dengan hasutan syaitan, mungkin godaan nafsu yang tidak dapat dikawal. Akhirnya dia terus bergelomang dalam dosa. Dan baginya dia mengatakan bahawa pintu taubat baginya mungkin sudah tidak ada. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membuka pintu taubat kepadanya. Biarpun apa kesalahannya, biarpun apa dosanya, sebanyak mana dosanya, Allah sentiasa mengampunkan dosanya.
kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Selagi nafas sampai di tenggorokan halqum, di tenggorok ni di halqum, selagi matahari tidak terbit sebelah barat, selama itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya yang melakukan dosa dan maksiat. Selagi mana matahari tidak terbit sebelah barat, Allah sentiasa menerima taubat hamba-hambanya. Allah Maha menyayangi hambanya sebab kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nak kembali kepada Allah. Kita semuanya nak kembali kepada Allah. Tidak ada siapa yang menungkat langit di muka bumi ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada penghabisan. Pada hari akhirat ini tidak ada sud. Sama ada dia duduk dalam keadaan yang syurga ataupun neraka. Tidak mati-mati. Kalau dia dalam syurga, dia seronok selama-lamanya. Dalam keadaan yang diberi nikmat selama-lamanya. Dan jika dia berada dalam neraka, maka dia diseksa. Ada yang diseksa selama-lamanya. Ada yang diseksa ada waktu-waktu yang tertentu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada yang dikeluarkan beberapa tahun. Wallahu a'lam. Ada yang diseksa ke selama-lamanya. Abadan abada. Selama-lamanya. Ada yang berpuluh-puluh tahun akhirnya dikeluarkan. Padahal api neraka itu, wal'ayazubillah, jika api neraka itu jatuh, dikatakan jatuh di atas muka bumi ini, hanya sebesar guris api, mancis api. Guris api itu, yang tempat membakar tu, kita duduk guris tu, jatuh sebesar itu saja di muka bumi ini, akan terbakar dunia. Kepanasan api neraka itu. Ini nak menunjukkan bahawa sesaan neraka itu amat berat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai ke halqum. Allah sebut. Nabi sebut, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menerima taubat seorang hambanya sebelum nafasnya sampai ke halqum, yakni sampai ke tenggorokan. Apabila sudah sampai ke tenggorokan, ke halqum, maka sudah tidak ada lagi pintu taubat untuknya. Dan bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai ciri-ciri. Dia mempunyai ciri-ciri. Seorang ahli hikmah mengatakan bahawa jika seorang yang bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, maka ke dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan. Dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang lebih-lebihan. Dengan fitnahnya, dengan mengata kata-kata yang lebih-lebih lah. Memfitnah, mengata orang, mengadu domba, kata bergurau-gurau biasa ni tak mengapalah. Taklah. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bergurau. Itu lain. Ini kita memfitnah, kita mengadu domba, kita melaga-lagakan orang, kita menjadikan batu api untuk merosakkan rumah tangga orang ataupun menjadikan manusia itu bergaduh di antara sesama kita, lebih-lebih lagi bergaduh sesama Muslim. Itu bukan ciri orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan yang tidak ada manfaat, orang yang bertaubat ini dia tidak akan lagi bercakap daripada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya, berlebih-lebihan. Kecuali kita bersembang dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita bergurau, itu lain. Ini setiap masa digunakan dalam sejam, 2 jam, 3 jam. Digunakan percakapan itu hanya untuk mengadu domba, memfitnah.
Kadang-kadang berita yang tidak pasti pun dibawa untuk masyarakat umum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahu, jika kita mendapat satu berita, selidiklah dahulu sebelum kita nak menyebarkan kepada orang lain. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah sebut, bila kamu menerima berita daripada orang fasik, maka hendaklah kamu selidiki dulu sebelum kamu nak menyampaikan berita itu kepada orang lain. Karena kau dibimbang, jika kamu sampaikan berita itu kepada orang lain, tiba-tiba berita itu tidak betul, maka kamu telah melakukan kezaliman kepada orang yang kamu mengatakan itu. Kamu telah berdosa kepadanya. Jika kita memfitnah itu berpuluh-puluh orang, bayangkan dosa yang kita tanggung kepada berpuluh-puluh orang yang kita buat fitnah itu. Sebab itu dalam kita nak menyampaikan berita yang tidak pasti, janganlah kita menyampaikan. Selidik dulu. Allah sebut fatabayyanu. Allah suruh selidik dulu, tabayyun dulu. Ini kadang-kadang berita belum pasti telah diumumkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempercayainya. Dan masyarakat lain pula akan menyampaikan kepada orang lain. Akhirnya akan turun-temurun. Dan akhirnya dosa itu berpunca daripadanya. Dari akhirat nanti dibimbangi, orang yang membawa fitnah itu akan menjadi muflis. Dia menjadi muflis. Dia akan menjadi bankrupt. Sebab segala amalan pahalanya akan diambil oleh orang yang telah difitnahkan olehnya. Itulah dikatakan muflis di akhirat. Muflis di akhirat. Ada hadis tentang bagaimana orang yang muflis di akhirat. Dia sembahyang, dia berpuasa, dia pergi haji, tapi pahalanya di akhirat kosong. Bahkan dia menanggung dosa orang lain. Dosa orang lain ditanggung. Sebab apa? Sebab fitnah yang dilakukan dia di dunia semasa dia hidup di dunia ini. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Orang yang bertaubat, cirinya ia tidak lagi dengki. Tidak ada lagi dengki di hati, tidak ada keinginan untuk membenci serta memusuhi orang lain. Orang yang bertaubat kepada Allah, dia tidak ada keinginan lagi untuk nak membenci ataupun rasa iri hati kepada orang lain, nak memusuhi orang lain, melihat orang lain lebih daripadanya sedikit, dia rasa dengki. Tidak ada perasaan itu. Bagi orang yang bertaubat, dia tidak ada lagi perasaan itu. Jika dia ada sekalipun, dia cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang terlintas di hatinya, dia cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah merupakan lintasan hati yang tak baik. Dia segera minta ampun kepada Allah. Kenapa dia tidak ada lagi sifat-sifat yang seperti itu, mengadu domba, tidak ada lagi? Karena apa dia tidak ada lagi sifat nak benci, tidak ada lagi sifat keinginan untuk memusuhi orang lain? Kenapa dia tidak ada sifat yang tidak baik seperti itu? Kerana dia sudah sibuk memikirkan kekurangan yang ada pada dirinya. Bila dia bertaubat, maka dia merasakan bahawa dia sibuk dengan dirinya yang nak kembali menjadi baik, maka dia tidak ada masa untuk memikirkan tentang masalah orang lain. Dia nak memikirkan dirinya sehingga tidak ada waktu untuk mencari keaiban orang lain, nak cari aib orang lain. Kenapa dia perlu mencari aib orang lain sedangkan dirinya sendiri yang penuh dengan keaiban? Dia cuba untuk membersihkan dirinya dari keaiban. Dia nak memperbarui dirinya dan dia nak minta ampun kepada Allah daripada segala dosanya. Tiba-tiba dia nak mencari aib orang lain lagi. Dia tidak ada masalah. Sebab bila dia bertaubat, dia nak kembali kepada Allah. Maka dia nak membersihkan diri dia. Bila nak membersihkan diri dia, dia tidak ada masa untuk nak mencari aib, keaiban orang lain yang ada di sekeliling mereka. Lagi dia merasa kesalahannya itu. Dia menyesal kesalahan. Dia menyesal kesalahan yang dilakukan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi dia tidak mahu mencari lagi kesalahan-kesalahan orang-orang lain. Dia menyesal. Dia merasa dirinya yang serba kurang. Kata Nabi, Tuba syaghalahu ghaibuhu an uyubin nas. Nabi kata, beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari aib orang lain, mencari kekurangan
orang lain. Beruntunglah, kata Nabi SAW, tuba syaghalahu ghaibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang mencari kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk mencari kekurangan dirinya hingga dia tidak sempat mencari aib orang lain. Dia sibuk mencari kekurangan dirinya, nak perbaiki dirinya, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang dia tinggalkannya, dia nak qada. Al-Quran yang selama ini dia jauh daripada Al-Quran, dia nak membaca Al-Quran. Selama ini dia Al-Quran dia tidak nak belajar, dia nak belajar Al-Quran. Selama ini dia jauh daripada apa-apa lah, kitab-kitab ke ataupun qada puasa dan sebagainya yang ditinggalkan, dia nak qada kembali. Maka dia tidak peluang, tidak ada masa untuk nak mencari aib orang lain. Beruntunglah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, beruntunglah bagi orang yang tuba liman syaghalahu ghaibuhu an uyubin nas. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beruntunglah. Allah pun kata beruntung. Allah pun kata beruntung. Orang mencari aib diri dia daripada mencari aib orang lain. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Berbeza orang yang masih lagi jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari keaiban orang lain, mencari kekurangan orang lain, sementara aib serta kekurangan dirinya tidak dicari. Orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih jauh dengan sifat taubat. Berbeza dengan orang yang bertaubat. Kerana orang yang tidak mahu bertaubat, tak mahu mencari jalan kembali kepada Allah, dia sibuk berusaha mencari keaiban orang lain. Tak boleh melihat orang lain lebih daripadanya. Dia mencari kekurangan, sementara kekurangan dirinya itu dia tak cari. Dirinya yang serba kurang, yang terpalit dengan dosa, tanggungjawabnya kepada Allah dilalaikan. Tak, dia sibuk cari aib orang lain. Berbeza dengan orang yang bertaubat, dia mencari aib diri dia. Berbanding dengan orang yang tak hendak bertaubat, dia mencari aib orang lain. Orang yang lebih sikit daripada dia, mulalah. Dia tak sedang duduk. Orang tu lebih sikit daripada dia, dari segi harta, dia tak sedang duduk. Dia nak mencari keaiban. Dari mana dia dapat harta yang banyak itu? Nak mencari juga. Ini merupakan sifat yang tidak baik. Nabi tidak suka. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Orang yang benar bertaubat, dalam hatinya tidak ada dengki. Dia tidak ada dengki melihat orang lain dapat nikmat. Dia ucap pada orang lain, dia ikut bersyukur. Dia ucap kepada orang lain yang dapat nikmat itu, dia tahniah. Kalau seorang itu dapat rezeki yang lebih, dia ucap tahniah, naik pangkat dan sebagainya, dia ucap tahniah. Dia tidak rasa dengki. Jikanya seorang itu beli kereta baru contoh, dia ucap tahniah, kereta baru, tak rasa dengki. Walaupun dia hanya pakai kereta kancil saja. Dia hanya beli kereta BMW contoh, dia tak rasa dengki, dia ucap tahniah lagi. Tidak rasa dengki dalam diri orang yang ada sifat taubat kepada Allah. Tidak ada masa untuk dia nak mencari keaiban orang. Berlainan dari orang yang tidak ada sikap taubat yang sebenar. Tetangganya dapat nikmat, dia susah hati. Tetangganya dapat nikmat, beli kereta baru, dia tidak tak lena. Dia kata, macam mana tetangga dia boleh beli kereta yang hebat ni, BMW ke Mercedes ke ni. Tidak tak lena. Macam mana ni, duit dia ambil mana ni. Kawan yang sebelah rumah beli kereta tu tidak lena elok. Tidak lena elok. Beli kereta mahal tu tidak elok. Dia sendiri tidak tak lena sebab dia fikir macam mana kau tu beli kereta dengan duit yang dengan harga yang mahal. Orang tu tak susah hati pun. Dia sendiri yang susah hati. Sebab apa? Hati je yang tak baik. Dia fikirlah. Dia duduk main lah. Benda-benda yang tak baik. Dah hati dia. Sifat yang cemburu dan sebagainya. Ini berlaku. Kadang-kadang lintasan hati ini berlaku. Kita buang semua itu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang Nabi sampaikan ini sebabnya
apa yang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ini sebenarnya adalah jiwa umat, adalah jiwa manusia, tidak kira bangsa. Tidak ada kira bangsa. Sifat ini ada. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi ubat untuk membuang penyakit-penyakit hati ini. Sebab itu kita beruntung menjadi umat Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ubat untuk kita membuang penyakit-penyakit hati ini. Supaya dia jangan melarat. Duduklah hati. Bernaung dalam hati. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Islam. Islam. Bila kita terlanjur, sebab hati manusia ni saya hendakkan kepada semua manusia ni, hati manusia hendak kepada kegembiraan, hendak kepada benda yang lebih. Ini tabiat manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah turunkan wahyu, sama ada Al-Quran dan juga hadis, maka di sana ada jalan, ada cara bagi nak meredakan sifat hati kita yang bergelojak, yang hendakkan kepada nafsu yang yang berkeinginan yang kadang-kadang melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajar kita bagaimana nak mendidik nafsu kita. Boleh kita mencari kekayaan, boleh kita mencari harta, tapi jangan ada sifat-sifat dengki dalam diri manusia itu. Al-hasad, sifat hasad ini jika ada dalam diri manusia, dia ibarat kayu api, ibarat api yang al-hasadu kama al-hasadu, ada hadis Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat hasad itu dia boleh menghanguskan pahala kita, boleh menghilangkan pahala yang ada dalam diri kita, seperti mana api yang membakar kayu, api yang memakan kayu yang kering. Kama ya'kulun narul hatab. Al-hasadu, hasad, sifat hasad ini ibarat dia kama ya'kulun narul hatab, seperti mana api yang membakar kayu api yang kering. Macam mana api dia bakar kayu kering, tinggal habu. Begitu jugalah sifat hasad ini, dia membakar, dia memakan pahala yang ada dalam diri kita, hangus, habis, kosong. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Jika saya tersilap tertinggal kalimah-kalimah, saya mohon maaf. Tapi itulah mafhum dia. Sifat hasad ini dia boleh memakan pahala yang ada di diri kita, seperti mana api memakan kayu api yang kering. Bayangkan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Orang yang hidup susah, dia tidak orang yang hidup susah, dia tepuk tangan. Orang yang hidup susah, orang yang tak nak taubat kepada Allah ni, dia suka melihat orang lain hidup susah. Bila orang lain hidup susah, dia tepuk tangan. Bila orang lain hidup senang, dia duduk tak senang. Ini tabiat manusia. Orang seperti selalunya akan diseksa oleh perasaan sendiri. Orang itu selalunya akan diseksa oleh perasaannya sendiri. Resah dirinya sendiri. Orang lain senang tengok. Orang lain senang dia tengok tak boleh duduk. Dia tidur pun tak lena tengok. Orang lain pakai kereta, orang lain ada rumah besar. Orang lain naik pangkat, dia tidur, dia resah diri dia. Padahal orang lain itu tak rasa apa-apa. Dia sendiri bermain dengan perasaan dia. Jiwa dia sendiri yang resah. Ini yang selalu diseksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya kaya, dia tanya di mana. Kalau tetangganya tu kaya, dia tanya pula di mana bomo tu. Kutlah ditanya. Di bomo mana yang ni kamu dapat duit ni, kamu cari bomo mana? Kutlah minta kat bomo mana kah yang turun duit, dapat ibu duit. Cari duit. Ditanya pula hantu raya mana. Dia main macam-macam. Perasaan tak baik tu. Mungkin hantu raya mana kan, pula hantu raya ke. Atau cari bomo duit kan, yang boleh cari ibu duit. Macam-macam fahaman yang macam-macam lah ni.
yang menyesatkan, dia mail. Ini bukan dalam Islam. Bukan dalam Islam. Bukan ajaran Islam. Lain dari orang yang bertaubat, hasad itu hilang darinya. Hasad inilah yang makan kebaikan yang kita lakukan. Kata Nabi, hasad itu boleh memakan kebaikan yang kita lakukan seperti api yang membakar kayu yang kering. Yang saya sebutkan tadi. Kata Nabi, hasad ini boleh memakan kebaikan yang kita lakukan seperti mana api yang membakar kayu yang kering. Bayangkan. Habis pahala kita. Semayang kita, zakat kita, puasa kita. Habis. Dimakan oleh sifat hasad yang ada di diri kita. Muslimin, muslimat rahmati Allah. Itulah sebenarnya kebaikan yang kita lakukan. Sebanyak mana pun kebaikan yang kita lakukan, jangan bangga dan serta jangan kita lalai. Sebaliknya, sebesar mana serta kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya kebaikan yang kita kerjakan, yang sepatutnya yang kita kerjakan. Sebanyak mana kebaikan yang kita lakukan, jangan kita bangga diri. Dan jangan kita lalai. Jangan kita bangga diri, kebaikan kita lakukan itu kita bangga dan juga dengan kita lalai. Sebaliknya, sebesar mana dan serta sebesar mana atau sebanyak mana kesalahan yang kita lakukan, jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat dengki, tidak ada su'uzan. Tidak ada bila dia berhadapan dengan seseorang, dia husnuzan. Dia berhadapan dengan seseorang, dia husnuzan, sangka baik. Dia tidak, bila berhadapan dengan seseorang, dia timbul perasaan su'uzan, sangkaan yang tak baik pada diri orang yang berhadapan dengannya. Bila dia berkenalan dengan seseorang, timbul perasaan su'uzan. Kita mesti ada sifat husnuzan dengan seseorang. Ini sifat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baik sangka pada seseorang. Baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang negatif. Kadang-kadang ada orang bertemu saja, terus dia pandang su'uzan kepada orang yang baru dikenali itu. Itu amat tidak baik. Itu adalah merupakan penyakit hati. Muslimin, muslimat rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Memerintahkan bertaubat kepadanya ini adalah kerana Allah kesian kepada kita. Allah hendak kita menjadi orang yang sentiasa ingat kepadanya, patuh kepadanya, sebab dia nak masukkan kita ke dalam syurganya. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Allah tak mahu orang Islam ini masuk dalam neraka. Allah tak mahu orang Islam ini masuk dalam neraka. Dia hendak orang Islam ini semuanya masuk syurga. Sebab itu Rasulullah SAW dikatakan bahawa sebelum dia meninggal, antara kata-katanya ada diriwayatkan bahawa, ada disebutkan bahawa ummati, ummati, ummati. Dia ingat umatku. Walaupun nyawanya telah hendak dia ambil, tapi masih lagi dia ingat umatnya. Dia tak memikirkan dirinya, dia memikirkan umatnya. Dia tak memikirkan keluarganya, dia memikirkan umatnya. Bila dia memikirkan umatnya, termasuk seluruhnya, ahli keluarganya, semuanya adalah umatnya, termasuk kita. Walaupun nyawanya telah nak diambil oleh malaikat maut, masih lagi kalimah disebutnya, ummati, ummati, umatku, umatku. Makna apa? Dia mengingatkan bahawa jagalah wahai umatku, beramallah wahai umatku, berpeganglah dengan apa yang aku tinggalkan wahai umatku. Aku nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak ada lagi di atas dunia ini, tapi aku ingat kepada kamu. Aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan hadis. Ingat. Sebab itu umatku, dia ingat kepada kita. Mana nak cari muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, manusia yang sampai bila dia nak mati pun masih ingat kepada umatnya.
Kita kalau kita nak mati pun, kita tak ingat dah pada orang lain. Kita ingat nasib kita. Bagaimana nasib kita dalam alam barzakh nanti. Nabi dia ingat kepada umatnya. Inilah menunjukkan bahawa Nabi SAW amat kasih kepada kita. Dia hendak kita mengikut jejak langkahnya bersama-sama dengannya dalam syurga nanti. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sebab itulah dalam masa yang ringkas ini, marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Astaghfirullahal azim, kita istighfar kepada Allah. Tubna ila Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Wadadimna ya Allah, kami menyesal segala apa yang telah kami lakukan ya Allah. Warajakna ya Allah, kami nak kembali kepadamu ya Allah. Kita ucapkan ucapan seperti itu. Tubna ila Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Wadadimna ya Allah, kami menyesal apa yang kami telah lakukan ya Allah. Warajakna ya Allah, kami nak kembali kepadamu ya Allah. Kita ulang kata-kata itu. InsyaAllah dengan ikhlas hati kita mengucapkan kata-kata taubat kita kepada Allah. Allah Maha mengampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik, tetapi Allah mengampun dosa yang selain daripada itu. Allah Maha Pengampun. Sifat Allah ini Al-Ghafur. Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Maka mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa kita. Bukan saja dosa kita, dosa ahli keluarga kita, dosa kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Dosa datuk nenek kita, sama ada kita pernah berjumpa dengan datuk nenek kita ataupun tidak pernah berjumpa. Mudah-mudahan roh-roh mereka diletakkan di kalangan mereka beriman. Doa kita sentiasa mendoakan mereka. Doa kita, doa daripada waris ahli keluarga sampai kepada si mati. Doa daripada ahli keluarga sampai kepada ayah, emak, tok nek, semua lah. Sehingga ke generasi sebelum itu yang kita tak kenal tu, sampai. Mereka sentiasa menunggu kiriman-kiriman pahala daripada kita. Hanya yang kita mampu kirimkan adalah doa-doa kepada mereka. Sekurang-kurangnya kita ucapkan, bacakan Fatihah, hadiahkan kepada mereka. Kita bacakan Al-Quran, hadiahkan kepada mereka pahala itu. Mudah-mudahan bila kita melakukan begitu kebaikan, insya-Allah bila kita meninggal nanti, ada insan lain yang akan melakukan kebaikan yang sama kepada kita. Bila kita melakukan kebaikan kepada seseorang, maka ada nanti Allah takdirkan orang melakukan kebaikan yang sama. Anak kita, bila kita melihat kita melakukan kebaikan kepada ayah kita, maka dia sebagai anak dia melihat bila kita meninggal, dia juga akan melakukan kebaikan kepada kita. Sebab kita beri contoh kepada anak kita. Apa yang kita buat, kita beritahu kepada anak kita. Ayah buat ni, hadiahkan kepada tok, hadiahkan kepada tok wan. Nanti bila ayah meninggal, kamu buatlah seperti mana ayah buat ni. Maka dia akan buatlah seperti mana yang kita lakukan. Sebab apa? Pendidikan itu bermula dari rumah, daripada kita sendiri. Kalau kita tak ajar, kita sendiri tak buat, macam mana anak kita nak buat? Kadang-kadang bila kita melakukan kebaikan kepada manusia yang lain, maka ada manusia lain yang akan melakukan kebaikan yang sama kepada kita. Wallahu alam siapa? Sebab dengan kebaikan kita lakukan kepada manusia, ada makhluk lain, manusia lain akan melakukan kebaikan walaupun kita telah mati. Mereka masih menghadiahkan doa kepada kita. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhlaskan diri kita, kita hadiahkan segala doa kepada keluarga kita yang meninggal. Yang masih hidup, kita doakan mereka supaya Allah berikan keimanan kepada mereka, Allah berikan kesihatan, Allah berikan mereka keimanan, keteguhan iman pada mereka. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran kepada diri saya dan kepada
tuan-tuan dan perempuan dan juga kepada anak isteri saya dan ahli keluarga saya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik ataupun yang tasul dan sebagainya adalah merupakan dari kelemahan diri saya. Mohon maaf jika terlanjur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.